Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Wan Ali Kutan Al-Klantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap hari dan malam 1000 rahmat. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ni muzakarah kita Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid karangan Syekh Ali Kutan Al-Klantani Al-Makki pada muka surat 4. Di tengah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 daripada atas ke bawah. Baris yang ke-14 daripada atas ke bawah. Sambungnya laginya dia kata dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdaan Nabi? Ini dia panggil maqalul qaul. Adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap hari dan malam 1000 rahmat. 999, yakni rahmat itu bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu, yang nak cukup 1000 tadi tu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu ulama dan orang yang menuntut ilmu. Tu hadisnya bunyi lagu tu. Para hadirin semua, sayanya cek hadis ni. Nah,
Syekh Wan Ali Kutan Al-Klantani ada satu lagi karangan dia, nama kitab Jauharul Mauhu. Kitab Jauharul Mauhu ni tebal, dia syarah, terjemuh serta syarah kitab Arabnya Lubabul Hadis, karangan bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab tersebut pun ada dia bawa datangkan hadis ni, tetapi beliau tidak meletakkan daripada siapakah perawinya. Dia tidak mentakhrijkan hadis ni, riwayat daripada siapa-siapa. Kemudian kita buka pula asal sumber daripada kitab asal hak Arab dia terjemah dan serta syarah tu, iaitu Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Sayuti pun tidak wak mari hadis ni. Hadis ni tak ada dalam kitab Lubabul Hadis. Artinya kitab Jauharul Mauhu tu Syekh Wan Ali Kutan Al-Klantani masukkan hadis ni bukan daripada asal terjemah kitab Lubabul Hadis Imam Sayuti, hanya tambahan syarahan daripada Syekh Wan Ali Kutan Al-Klantani. Jadi kita cari untuk setakat ni tidak berjumpa lagi hadis ni daripada riwayat mana-mana. Cuma ada hadis yang seakan sama arti. Sama arti tapi jauh juga. Iaitu satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Telah menjadi oleh Allah Taala akan rahmat tu mi'ata juz'in, 100 juzuk. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah Ta'ala simpan di sisi Allah Ta'ala tu 99 juzuk rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah Ta'ala turunkan 1 juzuk rahmat tu di atas sekalian permukaan bumi, yakni di atas semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Itu satu hadisnya jumpa. Begitu juga hadis yang riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmatin." Innallaha, sesungguhnya Allah Taala, khalaqa, telah menjadilah ya Allah, bila yauma khalaqas samawati wal arda, pada ketika mana Allah Taala jadikan segala langit dan bumi ini, Allah Ta'ala jadikan apa ketika tu? Mi'ata rahmatin, 100 rahmat. 100 rahmat. Kullu rahmatin, bermula tiap-tiap satu daripada rahmat tu, tiba qama bainas sama'i wal ardi, meliputi baran antara langit dan bumi. Mana luah sangat. Faja'ala minha fil ardi rahmatan, maka menjadilah Allah Ta'ala daripada rahmat yang 100 tadi tu, untuk manusia yang ada atas muka bumi, rahmatan ay wahidatan, 1 rahmat saja. Tuh. Fiha, pada 1 rahmat itulah ta'tiful walidatu ala waladiha. Berlemah lembut, berkasih sayanglah oleh ibu bapa ke atas anaknya. Wal wahsyu, begitu juga binatang, anak dia sayang, dia menyusu anak dia. Wat tayru, burung-burung berterbangan, ba'duha ala ba'din, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi rahmati, maka apabila adalah akhirat kelak, disempurnakan akan 1 rahmat, dengan rahmat yang 99 lagi tadi. Jadi hak tu hadis hak jumpa dalam kitab-kitab hadisnya, hak itulah adanya. Cumanya syarah hadis tersebut nak cerita kata bahawasanya rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Rahmatullahi Ta'ala wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah Ta'ala tu luas, meliputi atas tiap-tiap sesuatu. Tapi wa rahmatuhu fil akhirati adha'afu ma ja'alahu fid dunya. Tetapi rahmat Allah di hari akhirat berkelipat kali ganda, lebih daripada rahmat yang telah Allah Ta'ala jadikan dia rahmat tu di dunia sekarang.
wa takunu, dan adalah rahmat akhirat esok yang banyak sekali, 99 rahmat tu li'ibadihil mu'minina, untuk hamba-hamba Allah yang beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi soal 100 ke berapa ke, ini orang panggil 100 ke 1000 ke 99 ke, ini orang panggil kinayah daripada luah. Rahmati wasi'at ghadabi, anil ghadabi. Rahmat aku, kata Allah Ta'ala, lebih luah daripada kemarahan aku. Sebab itulah 100 ke 1000 ke, itu dia panggil ismul adad la mafhumalah. Nama bagi bilangan ni tak boleh dipaham daripada dia tu 1000 saja atau 100 saja. Nak ceritanya ialah rahmat Allah sangat luah. Daripada luah rahmat Allah Ta'ala tu, satu juzuk daripada keluasan rahmat Allah, Allah Ta'ala titikkan, Allah Ta'ala turunkan untuk makhluk sekaliannya atas muka bumi. Sehingga ayah-ayah, ibu-ibu kasih pada anak-anak. Rahmat hak satu tu, kucing rela beranak berapa puluh ekor je beranak dia ni. Kering ke tubuh ibu dia menyusukan anak. Itu satu rahmat tu. Mau pok lembu kau, mau pok kambing kau menyusukan anak dia, satu rahmat tu. 99 lagi, artinya keluasan rahmat Allah Ta'ala lagi duduk di mana? Allah Ta'ala simpankan untuk orang mukmin sahaja di hari akhirat kelak. Itu jadi hadis ni kita tanggung di atas, kita belum berjumpa. Gitu dah. Jangan kita kata, pengarang kita ni guna hadis maudhu' ke apa, tak ada jumpa lagi ni. Jangan cepat gaduh sangat. Itu kerana kita ilmu ni skipping je. Benda hak kita tak jumpa, tak semestinya tak ada. Bagi kita tak jumpa, belum tentu tak ada. Orang lain cari-cari, kalau dia jumpa, tu. Jadi sebab itulah kalau orang tu tak jumpa, dia kata apa? La aslalalah, la aslalahu, tidak ada asal baginya. Maknanya tak jumpa asal dia duduk mana. Dia tak kata tu maudhu' ni, dia tak kata gitu. Tak jumpa punca duduk mana. Kena buat homework lagi. Tu. Jangan gaduh kata, ada maudhu' ni. Ulama dulu jahil hadis. Tu orang panggil su'ul adab ma'al ulama'i, jahat adab kita serta ulama. Ulama memang tidak maksum, boleh melakukan kesalahan, tetapi nama mereka tu ulama, alim, orang yang bersifat dengan ilmu. Tu kita nak kata gapo ke dia, kita boleh ke mengarang sebuah kitab gini? Jangan kata nak mengarang sebuah kitab hak dia buat dah baca tak bunyi suara kat sini. Apa al tompu kutai untai kat sini. Tu baca pun tak boleh. Ai sedap nak tahu mah ulama. Jadi kita tanggung kata kita belum berjumpa lagi asal hadis ni. Tapi kalau hadis tadi ada jelas dalam riwayat Muslim ada, dalam Sahihus Sunani ada. Tapi hadis ni diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa riwayat tak tahu. Sebab tu dia sebut diriwayatkan. Sebab tak tahu. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu, diriwayatkan daripada Nabi. Tak tahu siapa riwayat. Tu. Nabi kata mana? Adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap hari dan malam. Setiap hari semalam kita duduk lalu 24 jam sehari semalam ni, ada bagi Allah Ta'ala 1000 rahmat. 1000 pula sini. Dalam hadis tadi kata mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Tangguh kata mi'ata rahmatin tu rahmat hak Allah Ta'ala buat ketika mana yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika mana dia buat langit bumi. Hak ni hak setiap hari. Itu dia panggil rahmatun khassatun, rahmat yang khusus. Kenapa? Karena rahmat Allah luah. Rahmat ni berapa? Rahmat ni maknanya nikmat. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Itu dia panggil perkataan yang taraduf, muradif. Mana? Matta'adad barang yang berbilang-bilanglah lafzuhu wattahada ma'nahu. Gitu. Barang yang berbilang-bilanglah oleh sebutnya dan sama pada makna satu, sama pada maknanya sama. Sebut rahmat, sebut nikmat lain-lain.
berbilang-bilang, mana sebut lain-lain. Makhtalafa lafzuhu, barang yang bersalahan oleh sebutannya, wattahada ma'nahu, tapi bersatu pada makna. Boleh tak? Sama pada makna. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Mana anugerah Allah Taala, limpah kurnia Allah Taala. Setiap hari ni ada 1000 katanya dalam hadis ni lah. Dalam hadis ni ada 1000. Kalau gitu daripada 1000 tadi 999 daripada 1000 tu Allah Ta'ala khususkan rahmat nikmat tu bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu. Tengok. Jadi untuk muallim dan muta'allim itu dapat rahmatun khassah, rahmat khusus daripada Allah Ta'ala. 999 rahmat sehari semalam. Itu. Ni bagi orang hak orang panggil apa? Percaya, dia akan dapat kecak rasa. Kalau kita tak percaya jadi awal lagi rahmat apa tak ada beza sama tak ada. Macam orang biasa semaya tahajud lah. Bangun qiyamul lail. Dia akan dapat rasa yanzilu rabbuna fi kulli lailatin. Turun oleh Tuhan kami, apa makna? Yanzilu rahmatu rabbina. Turun oleh rahmat daripada Tuhan kami pada tiap-tiap malam. Pada sepertiga malam wa fi riwayati. Sulusul lail, sepertiga malam. Rahmat apa tu? Untuk rahmat khassah, rahmat khusus. Tu orang hak bangun sama mulazamah istiqamah sembahyang tahajud qiyamul lail, dia akan kecak rasa tu. Rasa rahmat khassah Allah Ta'ala tu dia akan kecak rasa. Tenang, bening. Tak serabut, marilah ujian berapa pun, itu menjadi tempat perkenalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari banjir ko, mari kemarau ko, mari berapa-apa bumi ko, tanah utuh ko berapa. Dia tidak serupa kita orang hak tak dapat rahmat khassah ni. Kita kata kejutkan kan ni. Tak berlaku lagi banjir pun ni ni. Tu. Mana meninggal, ada orang meninggal sebab apa? Duk tidur dalam rumah gitu kan. Aku tak suka kata banjir boleh. Siapa mati begitu tak boleh tubik daripada rumah. Ada. Berlaku sangka. Dekat ni insya-Allah ni. Ada ni. Bukan jauh-jauh dah. Tengok. Mari kak kejutkan. Apa tu? Untuk ujian. Untuk ujian. Orang ada rahmat khassah. Dok serabut perut, duk senyum, kik. Senyum apa? Jadi tempat berkenalan dia dengan Allah Ta'ala. Dia tahu kata Tuhan sedang berbicara dengan dia, bermukalamah dengan dia. Apa? Adalah. Dia nak faham apa? Tuhan nak bagi tahu pada dia. Kita orang hak bahasa dunia ni, ini semua salah. Lokal tak buat comel lah, itulah inilah kita. Nyata ni. Orang ahlillah, ahli Allah Ta'ala, orang yang hatinya rapat dengan Allah Ta'ala, dapat rahmat khassah daripada Allah Ta'ala. Tak ada cara dah benda zahir daripada dunia ni. Dia duduk senyum kik-kik, Tuhan nak tegur aku ni, nak kecek gapo dengan aku ni, nak suruh aku buat itu inilah ni, ada lah ni tak kena balik aku mana ni. Jadi tempat dia tu berkenalan, tempat dia lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu rahmat khasah. Walaupun zahir nampak serabut, kalau kena kita sabut perut dah weh. Kau orang sini tak pernah kena banjir. Aja dah kena. Tak kena. Kena sikit seorang baru tahu dah tu. Aku payah tu susah sungguh. Kena banjir lupa 2 minggu duk bersih rumah, habis perabot rosak ke apa dah. Bukan senang. Kita orang-orang hati jauh dengan Allah Ta'ala ada sabut perut situ. Sabut lah Allah habislah dah tu ni. Paling-paling terik ingat balik hak ngaji. Sabar. Sabarlah. Tapi kalau orang makom redha, makom taslim atas lagi daripada sabar, ni orang panggil rahmat khassah. Tak ada duk serabut perut, dia duk senyum gitu. Kita tengok ke dia pula. Mana tu ayah ni senyum.
Tak ada rasa serabut perut apa dia. Tu orang panggil orang hak dapat rahmat khassah. Rahmat khusus daripada Allah Taala. Nah itu. Begitulah alim ulama ni pun berdasar kepada riwayat ni nya tiap-tiap hari ada rahmat khusus Allah Taala bagi pada alim ulama orang mengaji ilmu agama 999 rahmat. Tu. Nah, betul ke tak betul dia sendiri kena alami lah. Nah, dia sendiri kena jadi orang mengaji ilmu agama. Kecak lagi rasa dapat dak rahmat ni dah tu ni. Itu lagu tu. Dan rahmat yang satu ada 1000 kan. Tiap-tiap hari ni sehari semalam ni ada 1000 rahmat khusus. Nah, 999 untuk ulama dengan orang mengaji ilmu agama. Pasal lagi baki siapa? Dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu ulama. Tu. Jadi hak lain daripada ulama dan penuntut ilmu agama, duk kongsi dengan rahmat tu, sehari semalam. Nah. Jadi nak cerita katanya apa? Rahmat Allah Taala ni luah untuk orang ulama, orang alim, tutup guru dan orang-orang mengaji dengan alim ulama. Itu nak cerita situ ya. Tu. Sebab tu kalau kita tengok syarah hadis tadi nak cerita syarah hadis 100 rahmat tu. Ini nak cerita bahawasanya rahmatullahi ta'ala wasi'at kulla syai'in. Nak ceritanya rahmat Allah Ta'ala luah. Tapi rahmat dia untuk orang mengaji ilmu agama, untuk ulama itu lebih luah daripada orang-orang biasa-biasa. Orang-orang yang tak mengaji, orang jahil, orang yang tak mengaji dengan ulama. Luah untuk ulama lagi, luah untuk orang mengaji ilmu agama lagi. Lepas tu apa yang kita takut nak mengaji? Tu apa takut nak jadi anak tu mengaji? Agama. Dah. Jangan takutlah, rahmat Allah Taala tu luah. Dah. Kalau kira satu rahmat tu kullu rahmatin tibaqu ma bainas sama'i wal ardi ay tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Satu rahmat Allah Taala tu meliputi barang antara langit dengan bumi. Itu. Apa? Memenuhi barang antara langit dengan bumi. Faka'annahu ya'umuhu fayakunu tibaqan lahu. Maka seolah-olah meratai ia rahmat, maka jadilah ia rahmat tu meliputi. Semuanya rahmat Allah Taala berlaku. Itu. Tu gitu. Nak cerita kata bahawasanya rahmat Allah Taala sangat luah. Tapi keluasan rahmat Allah Taala tu ada yang dikhususkan untuk alim ulama dan orang yang mengaji ilmu agama. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Nabi kata ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Orang iskerak tu. Kalau kiranya ada panjang lagi. Tu. Hadisnya ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal ilma falyatihi min babih. Faman aradal ilma falyatihi min babihi. Apa terjemahnya? Nabi kata ana madinatul ilmi, bermula aku ni ialah perbendaharaan ilmu. Wa aliyun, padahal ali itu babuha, ialah pintunya, pintu ilmu. Sambungnya hadis ni ada lagi. Faman aradal ilma, maka barang siapa yang menghendakilah ia barang siapa al ilma akan ilmu, falyatihi min babihi, maka hendaklah mendatangi akan dia daripada pintunya, pintu ilmu. Siapa-siapa nak ke ilmu, maka hendaklah dia mendatangi akan ilmu tu daripada pintunya ilmu. Apa? Yang ni ngaji dengan Sayyidina Ali. Jadi hadis ni pun panjang komentar takhrij daripada alim ulama hadis.
Tu hadis ni ada diriwayat dalam kitab Mu'jamul Kabir riwayat Tabrani dan diriwayat juga oleh Mustadrak Sahihaini oleh Imam Al-Hakim. Kalau riwayat dalam Sunan Tirmizi, Nabi kata ana darul hikmati wa aliyun babuha. Aku ni ialah darul hikmah. Nah, darul hikmah maknanya negeri, negeri, tempat atau pusat bagi hikmah, pusat bagi segala kebijaksanaan. Itu. Wa aliyun babuha, padahal Ali itu ialah pintunya, pintu darul hikmah. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada alim ulama hadis yang menganggap hadis ni hadis maudhu' seperti Ibnul Jauzi. Begitu juga Ibnu Ma'in kalau tak silap. Menganggap hadis ni ialah hadis maudhu'. Tetapi hadis ni sebenarnya banyak turuk riwayat dia. Satu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini mengeluar akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Haythami fi Majma'iz Zawaid wa Tabari fi Tahdzibil Athar wal Hakim fi Mustadrak Sahihaini. Tapi Imam Az-Zahabi kata maudhu'un. Ya, tuh. Turuk yang keduanya daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu. Di akhrajahu Ibnul Maqarri kalau tak silap, atau Muqri'u. Ibnul Maqarri ke Muqri gitu ke tak silapnya. Wal Hakim, kemudian Al-Hakim kata sahihul isnad. Tapi Az-Zahabi kata Ahmad bin Abdullah bin Yazid Al-Harani, salah seorang daripada perawi, sanad rawi daripada hadis yang diriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini, dajjalun kadzdzab, dajjal pendusta. Ya, ilmu ulama-ulama hadis tu gitulah cara dia ilmu orang panggil jarh wa ta'dil, dia panggil ilmu jarh wa ta'dil, menjarhkan satu-satu perawi dan mengadilkan satu-satu perawi. Kalau perawi itu orang panggil dusta sebagainya, dahsyatlah, kata ulama tu dahsyat. Dajjal, syaitan, tu penipu, pembohong, dajjalun kadzdzab. Tu biasa dah. Jangan pula kita orang awam ni pandai-pandai nak jadi beradab. Kenapa cakap macam tu? Ulama ke ni cakap macam tu tak ada adab lah. Oh, sedap. Sini. Dia leh botol tak habis ngaji. Itu cara ulama hadis. Orang panggil apa? Ihtiyat mereka, cermat mereka menjaga ketulinan hadis, sehingga perawi-perawi yang ditahmahkan dengan dusta dan sebagainya, kata-kata mereka dalam menjahkan perawi itu sangat kasar lah. Kalau kita agak kasar, dajjal tu kadzdzab, tak kasar ke? Qarnus syaitan, tanduk syaitan macam-macam ayat-ayat gitu lah. Tu kita baca kitab ni, kitab jarh ilmu jarh wa ta'dil tu satu cabang daripada cabang ilmu hadis. Kita boleh kata ulama hadis biadab, tak ada akhlak, duk panggil orang dajjal. Ada, tu cara dia. Cara ulama. Supaya orang panggil ketulinan hadis itu dapat dipastikan. Ni perawi lemah, perawi tidak thiqah. Perawi yang ada ditahmahkan padanya akidah tasyayyu'h ke, Mu'tazilah ke. Itu cara ulama. Jadi jangan kita tu apa ni cakap orang dajjal ni kasarlah, tak belajar akhlak ke, tak tiru nabi ke, ya sedap. Orang lain ni gitu. Orang lain ni gitu, nak lebih dia pandai pula pada ulama dah. Itu jalanan riwayat daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ada yang ketiganya daripada Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali sendiri. Ni panjanglah ni. Ada lagi daripada Anas bin Malik. Cumanya hadis ni memang komentar ulama tu berbeza-beza pendapat. Ada yang menghukumkan maudhu' tu.
tu maudhu' tu. Ya. Seperti Ibnul Jauzi tadi, dia hukum maudhu' tu. Nah, tetapi ada juga di kalangan ulama hadis seumpama Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri menghukumkan hadis ni tidak dhaif dan tidak sahih. Lepas tu hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Kenapa? Karena turuk riwayat tu walaupun dhaif tapi banyak yang meriwayatkan, sehingganya orang panggil naik tahap hadis tu daripada dhaif kepada hasan li ghairi, bahkan boleh jadikan hujjah. Tu. Tu antara lainnya Al-Hafiz Salahuddin Al-Ala'i, ini juga menghasankan hadis ni. Imam Az-Zarkashi menghasankan hadis ni. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu'minin fil Hadis, menghasankan hadis ni. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama juga menghasankan hadis ni. Ramai lagi di kalangan ulama yang menghasankan hadis ni. Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim sendiri mendhaifkan hadis ni. Tapi kalau Ibnul Jauzi, ini terkenal dengan orang panggil apa? Mutasyaddid, manhaj mutasyaddid di kalangan ulama hadis memaudhu'kan hadis ni. Tapi Imamul Hakim mensahihkan hadis ni. Karena Imamul Hakim itu manhajnya mutasahih, bermudah-mudah dalam mensahihkan. Itu orang panggil pandangan-pandangan ulama hadis. Jadi hadis ni tak ada masalah. Jangan duk kata Syiah lah ni, Ali kat Syiah. Jangan. Bila masa Sina Ali Syiah pula? Oleh kita oleh kira buat ni, ya bunyi Ali kat Syiah lah ni. Tak boleh bunyi nama Ali tu Syiah lalu dah. Minum ke apa? Tu Kak Ali Bank Syiah. Nak kau bunyi Ali Syiah lalu. Tak kena tu. Sayyidina Ali bukan Syiah. Dan memang Sayyidina Ali ni ada orang panggil apa? Kecerdasannya, pengkhususannya, salah seorang daripada fuqaha usittah, dan dirojok oleh sahabat-sahabat di kalangan kibarus sahabat. Sayyidina Umar sendiri kalau tak tahu nak jawab, tanya Ali. Bahkan minta tolonglah Ali. Tolong jawab. Ada banyak kisah. Tu kena baca kisah lain pula lah. Artinya hadis ni tetaplah boleh dibuat hujjah. Boleh dibuat hujjah. Tentang komentar ulama hadis kata maudhu', ada kata sahih, ada kata dhaif. Manhaj mutawassit seumpama Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya mengatakan hadis ni dhaif. Manhaj mutasahih kata sahih. Manhaj mutasyaddid, mana ketat ekstrim dia, cemak sangat ketat dia, maudhu'. Datang mutaakhir ulama hadis bila periksa tengok turuk riwayat, hadis ni walaupun satu riwayat, ada yang dihukumkan dhaif, ada yang dihukumkan dhaif jiddan, ada yang dihukumkan maudhu', bahkan ada yang dhaif biasa. Tapi kalau dihimpun, naik hadis ni jadi tahap hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Bahkan Imam Tirmizi riwayatkan hadis yang sama erti dengan dia. Mana? Ana darul hikmati wa aliyun babuha. Aku ialah tempat, negeri, pusat, induk bagi segala kebijaksanaan hikmah, dan Ali lah pintunya. Itu. Jadi siapa nak bijak? Jumpa dengan Ali. Itu. Faman aradal hikmata falyatiha min babiha. Kalau hadis ni, faman aradal ilma falyatihi min babihi. Barang siapa yang nak kepada ilmu, maka hendaklah dia mendatangi ilmu tu daripada pintunya ilmu. Siapa? Ali, ngaji dengan Ali. Tu maka sebab itulah ini juga salah satu jawapan kalau orang tanya kenapa turuqus sufiyah, tarekah tasawuf kan? Sanadnya kebanyakannya bersambung kepada Ali. Ini juga antara jawapannya. Bukan semua. Ada tarekah yang bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seumpama tarekah Naqsyabandiyah. Begitu juga ada yang bersambung kepada Salman Al-Farisi.
bersambung kepada Umar bin Al-Khattab, seumpama tarekah Chishtiyah dan sebagainya, banyak tarekat-tarekat sufi ni. Tapi majoritinya turuku sufiyah sanadnya banyak bersambung kepada Sayyidina Ali. Ni kerana ni jawapan ni falyatihi min babihi, maka hendaklah mendatangi akan ilmu tu daripada pintunya ilmu. Siapa? Ali. Dan Nabi kata wa aliyun babu. Nah, Ali itulah orang panggil pintu ilmu. Nah, itu. Tengok. Jadi jangan kata tarekah sufiyah tu Syiah dah. Ada setengah-setengah kelompok dia nak kata orang sufi ni Syiah. Dia buat banding lah gitu, tengok. Nah, tarekah sufi ni banyak orang panggil sanak-sanak dia bersambung dengan Ali. Sama tak macam Syiah? Syiah Ali, ya Ali, Ali Amiruna. Ni sama ni Syiah ni. Sufi Syiah, adik-beradik. Seibu sebapak. Ada nak tuduh itu. Itu tuduhan yang keji, tuduhan yang melampau, tak baik tuduh gitu. Tu tak semesti bersambung dengan Ali tu Syiah. Ali tak ada kaitannya Syiah. Bahkan Ali berlepas diri, bari'un minasyiah, berlepas diri daripada Syiah. Syiah saja yang terhegeh-hegeh mengaku dia tu pengikut fanatik Sayyidina Ali. Padahal Ali tidaklah menganggap bahawasanya diri dia tu memang sebagaimana yang diiktikadkan oleh kelompok Syiah. Itu. Jadi kelompok yang benar-benar cinta kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita jadi Rafidiyah, Syiah Rafidiyah, jangan kita jadi Nasibiyah. Nasibiyah membela sahabat sampai menghina-hina Ahlul Bait, menghina Ali, menghina Fatimah, menghina Hasan dan Husain. Syiah pula fanatik, kononnya cinta kepada Ahlul Bait sehingga menghina bahkan mengkafir sahabat. Dua kelompok ni gulu, melampau belaka dua-dua. Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kasih kedua-duanya. Dua-dua. Itu dua-dua. Maka tak kala mendengar oleh segala khawarij daripada Yahudi. Ini kisah ni diambil dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Kitab Mawa'izul Usfuriyah. Boleh pergi cari kitab tu, muka surat 4. Ni Tok Wan Ali Kutan nakalkan riwayat kisah ni daripada kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah. Kata mana? Maka tak kala mendengar oleh segala khawarij daripada Yahudi. Jadi ada ikhtilaf pada kisah. Kata setengahnya khawarij ni bukan Yahudi. Khawarij ni orang Islam dah. Tapi dia benci kepada Ali. Sebab apa? Sebab Ali tu dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Khawarij ni fuak-fuak yang keluar daripada taat setia kepada Ali. Dia pacak Al-Quran kepada di atas kepala tombak, lalu dia melaungkan slogan la hukma illa lillah. Tidak ada siapa yang layak menentukan hukum melainkan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir dia. Sama ada dia Ali, dia Muawiyah, dia kafir semua. Sebab apa? Sebab tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa tidak berhukum dengan hukum Allah? Sebab berjanji bersuluh berdamai dengan cara tahkim. Cara tahkim ke? Sayyidina Ali hantar Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan hantar Al-Amru bin Al-As, kalau tak silap. Icak balik dalam sirah cerita kisah sejarah macam mana. Maka di khawariknya ini tidak mengikut hukum Allah. Ini ikut kepala otak sendiri. Keluar daripada taat Sayyidina Ali, menentang Sayyidina Ali. Baca Quran di kepala tombak, takbir, Allahu Akbar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa dah laksana hukum Allah, kafir dia. Ali kafir. Ada pelik lah ni kalau kita pun kena kafir juga ada tu ni. Sayyidina Ali aling menantu Nabi, sepupu Nabi, ahlul kisai, ahlul baitin Nabi, khulafa ar-rasyidin yang keempat. Babul ilm itu dikafirkan oleh khawarij. Kalau kita
Orang kata kafir tak pelik apa dak tu ni. Tu tak ada pelik apa. Jadi tu bahasa pelik lah. Tu kata setengahnya Khawarij betul-betul bukan daripada Yahudi. Tapi satu riwayat cerita kata Khawarij ni bukan Khawarij orang Islam tapi di kalangan orang Yahudi. Sebabnya akhir kisah tu ada yang mengatakan masuk Islam balik. Ni ikhtilafur riwayat. Cerita ni banyak perselisihan. Jadi Syekh Wan Ali Kutang gabung dua-dua kali. Gabung dua-dua. Cerita hak kata Yahudi, pendeta Yahudi 10 orang pergi tanya Nabi, pergi tanya Ali pun. Dia gabung lah ni. Khawarij 10 orang kita tanya, gabung lah ni. Tu kisah kan. Maka tak kala mendengar oleh segala Khawarij daripada Yahudi, hasad mereka itu Khawarij atas Sayyidina Ali. Deki, yo Ali aling. Betul. Bila orang Khawarij dengan hadis ni, jadi deki. Iyo kau aling-aling. Duk rasa dak aling mana apa? Duk hukum dengan ikut kepala otak manusia, tidak ikut hukum Allah. Aling di mana? Tu ni. Tu tengok. Bunyi dah. Azal dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ta'ala ati sayyidana maulana Muhammadin rasulullah fadil syarfa wa darajat innaka la tukhlifu. Baik. Tengok. Maka tak kala mendengar oleh segala khawarij daripada Yahudi hasad mereka itu khawarij atas Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Deki lah. Tu yo kok betul kau Nabi ni kata Ali ni pintu bagi ilmu. Ya fak khawarij ni memang pokok biadak lah kalau kita kata sejarah khawarij. Sejak daripada zaman Nabi lagi ada. Bila perang satu peperangan tu nama apa tu ingat dah. Satu orang daripada Bani Tamim dia mari kritik Nabi SAW bagi harta ghanimah. Kata i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil olehmu Muhammad, kamu sesungguhnya tidak berlaku adil. Tu perangai khawarij. Jak daripada Nabi tu dia berjadak dah. Mujur dengan Nabi tu tak terkapi lagi Nabi dia tu ni. Sayyidina Ali kapi. Sahab Nabi pun dia berjadak. Itu khawarij. Tu khawarij. Tu. Tapi Nabi kata, bila Sayyidina Umar nak bunuh, Nabi kata jangan. Tapi Nabi kata saya khuruju min di hadza. Selagi akan keluar daripada ni kepala orang ni. Qaumun satu qaum la tahkiru salatakum min salatihim. Semayammu tak boleh mengalahkan semayam mereka. Hebat. Wala siyamakum min siyamihim. Puasamu tak boleh mengalahkan puasa mereka. Baca Al-Quranmu tak boleh mengalahkan baca Al-Quran mereka. Kenapa? Mereka hebat. Kaki ibadat. Salah seorang daripada khawarij namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Kata setengah ibnu Muljim. Pembunuh Sayyidina Ali itu sendiri. Abdurrahman ibnu Muljam. Itu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah, dihantar oleh Sayyidina Umar jadi tok guru mengajar Quran di Mesir. Qura, Syekh Qura dia. Mana? Orang hak pandang ngaji Quran. Sayyidina Umar Abdul Rahman ibn Muljam ni jadi tok guru Quran di Mesir. Tapi dia khawarij. Di zaman Ali dia tarik taat setia daripada Ali, dan dia salah seorang daripada yang merancang untuk membunuh Sayyidina Ali, dan dia pembunuh Sayyidina Ali. Jadi jangan ingat ke khawarij ni pakai baju cak korok hidup seluajing soyok lotuk mata gitu ni. Hak tu bukan khawarij, hak tu geng nagih dadah hak tu. Geng Samsing Kapudusung hak tu. Khawarij ni jauh janggut, piyah, comel, baca Quran hatta ru'iyat alaihi bahjatuhu, sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Tapi ja'a ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyraktum. Dia datang kepada kaum muslimin dengan pedang, artinya kinayah nak menghalalkan darah orang Islam. Lalu dia kata asyraktum, kalian mau musyrik, syirik, halal darah. Itu khawarij perangai. Suka mengkafirkan orang mukmin. Dah. Baik. Bila dengar Nabi kata ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal ilma falyatihi min babihi, hasad mereka itu khawarij atas Ali. Maka berhimpun-himpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu khawarij. Enggak khawarij apa-apa hebat-hebat agak. Ngapa Quran, baca Quran sedap, pandang ngajar Quran, pemandang qari. Iyo ko Ali ni aling. 10 orang tok guru khawarij berimpun.
Kalau kita ambil riwayat kata cerita ni daripada Khawarij. Kalau kita kata Yahudi, 10 orang pendeta Yahudi beripung. Tok guru, tok lebah Yahudi. Tapi banyak kisahnya dikatakan Khawarij, bukan Yahudi lah. Tapi ni Tok Wan Ali Kutan dia gabung. Dia gabung Khawarij daripada Yahudi kata ni. Baik. Dan berkata mereka itu Khawarij. Dia kata mana? Kita tanya akan dia Ali pada satu masalah. Gini, kita 10 orang ni kita ditanya soalan ke Saidina Ali, tanya satu soalan. Mu pun tanya soalan ni, aku pun soalan ni. Tanya soalan satu soalan. Nah, tiap-tiap seorang daripada itu yang mana ni? Dan berkata mereka kita tanya akan dia Ali pada satu masalah. Seorang kemudian seorang. Jangan pergi sekali seletak 10 orang ni. Seorang demi seorang maknanya. Lagi dulu hak A, lepas tu B, nombor 1 2 3 4, seorang demi seorang. Jangan pergi sekaligus. Tanya seorang demi seorang. Betapa ia, yakni bagaimana ia Ali jawab. Kita tengok lagu mana Ali punya jawapan. Soalan hak sama ya. 10 orang tanya. Sore kita tanya. Lagu mana dia jawab? Tu ni. Maka jika ia Ali jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita berlain-lainan jawabnya Ali, maka kita ketahuilah bahawasanya ia Ali alim seperti kata Nabi itu. Supaya Nabi kata sungguh kalau gitu kan. Kalau mung tanya jawab lain, aku tanya jawab lain, gulawai tu tanya 10 orang tu tanya soalan yang sama, Ali jawab lain-lain. Kalau gitu Ali sungguh-sungguh orang alim sungguh. Supaya sebagaimana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda betul sungguh. Kalau duk tanya hak tu la jawab hak tu la, tak alim mana gitu dah ni. Tu tengok. Tengok. Maka datang oleh seorang daripada mereka itu Khawarij. Sore dulu lagi. Ya ada kan kita tanya sore, jangan tanya ramai-ramai. Maka datang oleh seorang daripada mereka itu Khawarij kepada Ali. Satu orang daripada 10 orang itu gilah jumpa Sayyidina Ali. Dan berkata yakni bertanya ia seorang daripada 10 itu. Dia kata mana? Hei Ali, ya Ali, ilmu itu afdalkah atau harta? Al-ilmu afdalu ammalu. Al-ilmu afdalu, adakah ilmu itu afdal ataupun harta? Dia tanya gitu. Maka jawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu afdal. Al-ilmu afdalun minal mali. Sayyidina Ali kata, ilmu lah lebih daripada harta. Tu. Maka kata yang ni tanya, kata sini mana tanya. Maka kata seorang daripada mereka itu hok ditanya tadi. Apa dalilnya? Bi ayyi dalilin? Dalilnya gapo ya Ali? Mu dakwa kata ilmu afdal daripada harta. Tapi duk tengok orang ni duk ramai kejar harta daripada ilmu ni. Nah. Kata ilmu lebih daripada harta. Apa dalil mu kata ilmu lebih pada harta? Jawab Nyonya Ali, kerana ilmu itu pusaka anbiya. Al-ilmu mirasul anbiya. Gitu. Ilmu tu harta saka para nabi. Nabi, para nabi al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta dinar dirham. Kalau ada pun jadi hak baitul mal. Para nabi itu hartanya tidak diwarisi oleh ahlul waris. Gitu semua para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu menjadi harta baitul mal, baik harta untuk semua orang Islam susah-susah boleh ambil.
Apa? Para nabi itu tinggal apa sebagai sakranya? Ilmu. Jadi sebab tu ilmu lebih baik pada harta. Kenapa kata Ali? Al-ilmu mirasul anbiya. Ilmu tu pusakai anbiya. Mana harta saka para nabi. Dan harta pusaka dan harta ini dan bermula harta itu pusakai Qarun dan Syaddad dan Fir'aun. Tu wal malu mirasul Qarun wasyaddad wal Fir'aun. Tu. Jadi harta tu pusaka, harta saka. Nah, harta mal harta ni, dinar, dirham, duit, harta dunia ni pusakai, mana barang yang diwarisi oleh Qarun dan Syaddad dan Fir'aun. Dan umpama mereka itu Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Ayo. Nah, cuba tengok orang kaya-kaya kan. Nah, kalau dia lepas daripada hati dia alaqah hubungan dia dengan Allah Taala, apa perang ada dah. Duit aku, harta aku, ikut aku. Dia kan. Perang gitu, ana rabbukum, aku Tuhan. Jelah. Tu tengok. Qarun gitu kat Qarun. Qarun ni asalnya anak murid Nabi Musa, ngaji pondok Nabi Musa. Lah kita kira zaman lah ni kan, ngaji madrasah Nabi Musa. Ngaji hari-hari ngaji Nabi Musa. Atau hari kata, ya Musa, ya Nabi Allah, tolong doalah ke Tuhan, minta hamba kaya. Kalau hamba kaya, hamba nak sedekah, hamba nak tolong gini, nak buat pondok ni besar lagi, kau gua nak ikut, ya berjanji. Ni jangan. Kita lagu tu juga, jangan duk berjanji lagu tu dekat ni. Ustaz tolonglah doa kalau hamba boleh projek ni. Hidup mewah kali dekat ni. Jangan. Nah. Kalau dapat, tika tu dah mu infak, mu sedekah, mu wakaf. Kalau tak dapat, tak sedut berjanji juga apa. Takut jadi pokor. Nah, orang Musa pun doa. Doanya kaya sungguh. Mula-mula orang ngaji, mari lagi 3 hari sekali, lama-lama seminggu sekali, lalah kali sebulan sekali, lalah tak hari lasa ngaji. Nah, sibuk ni kaya berdoa. Kat bank saja tu, kat bank dia tu 100 orang kena pikul. Diperbuat daripada emas. Tengok mana ada orang kaya lah betul lah ni. Ada nak draw duit di bank mana kena tutup habis jalan 100 orang duk pikul kat bank dia nak pergi draw duit. Ada. Kaya sungguh menata Qarun ni. Ya kita doa ada. Kalau jumpa gali lubang di mana-mana ni, Taman Medan, Taman Datuk Harun ni jumpa harta, panggil harta siapa? Harta Qarun. Itu nak tak panggil harta mamak, harta Khalid, harta apa ni? Tu tengok. Kayanya Qarun. Tengok. Habis itu kemudian panjang lagi ni. Ada baru satu soalan, ada 9 lagi soalan, kita sambung semula pula. Kemudian maka datang yang kedua daripada mereka itu, maka bertanya ia yang kedua seperti pertanyaan yang dahulu jua. Mana tanya mana? Al-ilmu afdalu ammalu? Adakah ilmu kau yang lebih ataupun harta? Tanya soalan yang sama kak. Nah, tengok. Lepas pada ni, sini nak dijawab mana? Jawapannya senantiasa berlainan. 10 orang tanya soalan sama, lain lah kau dak ni. Tu. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebab kisah ni panjang sampai muka surat sebelah. Muka surat 5. Habis lalu malam ni rapat pukul 10 tak habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.